amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Baik, malam ni nak baca muka surat berapa? 272. 272. 274, 272. Alright. Tajuknya apa? Tang mana? Berapa baris dari atas? Bawah. 2 dari bawah. 10 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama ya. 3 perkara. Adab yang kemudian ada berzikir itu iaitu 3 perkara. Tajuk kita ni masih berzikir. Fadilatnya, kaifiatnya, masa berzikir, kemudian adab selepas berzikir. Malam ni kita nak baca adab yang perlu kita buat selepas berzikir. Ya, al-faslul tsani, bab yang kedua pada menyatakan adab berzikir. Sebagiannya dah kita baca dulu. Zikir ni ada 2 jenis tuan-tuan. Bagi mereka-mereka yang dah lupa lah. Tambah bulan sudah tak datang pun. Ya tak? Bulan sudah tak datang. Tuang. Ngapa bulan sudah tak datang? Pergi melancong ke Bali. You know, Bali you know. Main tu. Nak tengok orang Melayu agama Hindu. Orang Melayu macam kita lah. Tapi agamanya Hindu. Nyembah patung. Pakai sorban. Orang saya ni juga. Tapi ikatnya lain lah. Ikat ni sorban. Dari jauh nampak macam terkolok, dekat lah macam-macam sorban, tapi ikatnya lain. Mereka ada pakaian tradisi mereka. Tapi Melayu Hindu aja. Yang Hindu yang di India ni, yang di Malaysia ni tak ada apa tu. Jubah mana? Jubah ni mahal lutut. Panjang tu jubah, mahal lutut Memang bukan ada wel-wel macam di sini, tak ada. Di sini apa sana faham tak ada. Itu dia. Nak tengok patung yang banyak di sana lah. Dia katakan setiap jalan raya tu patung aja, beribu-ribu patung. Rupanya orang luar negeri pun beli patung di situ. Beli patung di Bali tu. Okey, itu cerita Bali dah tu. Itu sebab tuang tu. Baik. Jadi zikir ni ada 2 jenis. Yang pertama dipanggil zikir hasanat, nak dapat pahala aja. Itu tak ada kaifiat. Yang kedua namanya zikir darajat. Zikir nak dapat darjat, nak dapat pangkat. Nak dapat pangkat muqarrabin, nak pangkat al-muflihun, nak pangkat ashabul yamin, nak dapat pangkat di sisi Allah. Yang ini ada kaifiat-kaifiat yang tertentu. Ya. Sudah kita baca dulu. Kemudian sudah kita zikir, apa patut kita buat selepas zikir. Itu adab. Apa nama? Adab selepas zikir ada 3 perkara. Adapun adab kemudian daripada zikir itu iaitu 3 perkara. Buka kitab, tengok baca ya. Ada 3 perkara. Pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu. Tetap, diam. Jangan mengelewang-lewang, jangan mengelesik-ngelesik, jangan mulai ngedat. Tetap kedudukannya tu. Dengan ikhtiarnya, artinya dia dengan sengaja dia diam tu. Saja dia nak bagi diam, jangan bergerak-gerak, jangan mengelesik-ngelesik. Dan hendaklah ia hadir hatinya. Masa lepas zikir tu hadir hatinya. Apa yang hadir? Apa yang nak diingat? Menanti warid zikir itu. Berarti menanti contoh yang berzikir itu. Tuan guru dia ke, sahabat-sahabat dia ke, orang yang sebelum dia ni ke, syekh ni ke ya. Menjadi warid zikir itu. Yang ini kerana menanti faedah yang hasil daripada zikir itu. Sabar, kena menunggu. Apa hasilnya? Zikir itu kalau banyak-banyak apa? Paling komanya Allah bagi apa? Ketenangan jiwa. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah ya. Ketahuilah bahawa dengan banyak mengingati Allah itu akan tenang jiwa-jiwa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan gelisah aja, ada aja masalah. Itu tanda korang zikir tu. Tandanya korang ingatkan Allah Taala. Kerana yang bagi ketenangan siapa? Allah Ta'ala. Kita minta dengan Allah supaya tenang jiwa kita. Ya, bukannya nak tenang jiwa tu tengok televisyen, bertambah berserabut. Bukannya nak tenang jiwa tu
Misal dadah, itu di tengah pengaruh dadah tu tak ada masalah. Sudah hilang pengaruh dadah tu, sudah balik datang masalah. Jadi kalau nak tenang jiwa, banyak berzikir, banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak wirid, banyak apa sajalah. Tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil dan sebagainya. Jadi tunggulah, nantilah hasil yang Allah akan anugerahkan daripada dia yang banyak zikir itu. Kerana menanti faedah yang hasil daripada zikir itu, mudah-mudahan dengan anugerah Allah Ta'ala datang ia atasnya. Ini boleh cobek, boleh pandu, boleh track. Berzikirlah banyak-banyak, insya-Allah jiwa akan tenang. Banyaklah mengingati Allah. Tasbih ke, tahmid ke, tahlil ke, takbir ke. Lagi apa? Apa-apa sajalah, selawat ke, baca doa ke, itu zikir. Banyak zikir, insya-Allah jiwa akan menjadi tenang. Baik. Jadi tunggulah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala itu diperbaikinya lah wujudnya, yakni hati itu, diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya, pada seketika itu jua. Kejap-kejap itu diperbaiki hati itu. Yang tiada dapat diperbaiki akan dia dengan mujahadah dan riyadhah di dalam 30 tahun. 30 tahun dia riyadhah, mujahadah, menentang syaitan, melawan syaitan, tak boleh dapat. Tapi kerana zikir, mudah-mudahan dapat segera. Benar ketenangan jiwa yang dia nak tu. Kadang-kadang mujahadah itu apa? Lawan dengan syaitan, lawan dengan iblis, lawan dengan apa-apa sajalah, lawan dengan nafsu. Tapi tak juga berjaya. Tapi kalau dia banyak berzikir, insya-Allah dia akan berjaya. Hendaklah ia menahan nafsunya dari keluar masuk. Nafsu tu nak ditahan. Nak menahan nafsu apa? Kena tahu syariat. Itu cara nak melawan hawa nafsu. Kena faham syariat. Syariat tak ada banyak, 5 aja. Apa dia? Apa 5? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat harus, yang kelima makruh. Saya tu balik tak betul tadi. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Bila wajib kena buat, walaupun tak seronok, walaupun getik, tahu ke getik? Walaupun tak gemar buat, pasal benda tu wajib. Kalau benda tu haram, hendaklah ditinggalkan walaupun seronok. Yang haram tu biasanya seronok. Nari itu seronok tak? Seronok. Ya ke tak? Tuan-tuan tak pernah nari, tak adalah tahu. Kalau orang tahu nari, dia tahu lah. Seronok nari tu. Kalau tidak, takkan ramai naik kelab tu. Ramai ada orang dia naik kelab, tak percaya mau pergi tu lensin tengok. Ada tak naik kelab? Ramai ke tak? Ramai ke sikit? Ramai. Yang ramai tu orang tua ke orang muda? Orang tua. Tak percaya mau pergi benar. Orang tua yang ramainya umur 60 tahu. Sudah pencen kebanyakan. Itu dia orang tua. Yang jantan ni lah yang betina. Kalau tua siapa siok. Yang jantan tu tua. Seronok. Padahal nari itu letih ke tak? Letih. Mana letih? Nari ke sembahyang? Mana letih? Nari ke sembahyang? Nari lagi letih. Tapi mana ramai? Yang nari ke yang sembahyang? Yang nari lagi ramai. Yang seronok. Benda seronok. Itu yang harap. Walaupun seronok. Ngumpat seronok tak? Ngumpat orang seronok ke tak? Seronok. Itu yang berjam-jam lah. Itu anu. Tengok kedai kopi tu. Start itu dah mula ngumpat anu. Habis cawan-cawan. Seronok. Tapi kena tinggalkan walaupun seronok. Yang sunat, buat seboleh-boleh, sebanyak-banyak yang mampu. Itu yang sunat ya. Kerana dia mendatangkan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu cara melawan hawa nafsu. Bukan senang nak buat yang sunat ni. Nak main tajuk malam-malam, bukan senang tu. Nak pakai serban, bukan senang tu. Senang kalau pakai serban. Kalau senang semua yang serban ni. Itu nunjuk payah. Buat walaupun tak berapa seronok. Itu yang sunat-sunat. Yang makruh,
tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu, ya. Tinggalkan yang makruh tu. Kenapa? Makruh tu Allah benci, ya. Kariha yakruhu makruhun, karhan makruhun, kalau orang belajar saraf, ya. Artinya Allah benci. Jadi bila makruh tu jangan dibuat. Kalau Allah benci macam Nabi pun benci, malaikat pun benci, orang mukmin pun benci. Jangan dibuat yang makruh-makruh tu. Yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda tu harus tak berpahala dan tidak berdosa. Tapi jadikan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia supaya dapat pahala. Kerana yang harus bila kita laksanakan dia tak kekal jadi harus. Dia boleh bertukar. Yang harus tu boleh jadi wajib, yang harus tu boleh jadi haram, yang harus tu boleh jadi sunat, yang harus tu boleh jadi makruh. Ya, dia boleh bertukar kepada 4 hukum. Bila jadi wajib? Benda tu harus. Contoh apa yang harus? Contohnya makan. Ya. Makan tu harus saja tuan-tuan dan puan. Kalau wajib dosa belaka lah kejap ni. Siapa makan dengan tangan? Tak ada. Dosa tu. Itu sebab dia tak ada wajib, harus. Tak ada pula haram. Kalau makan tak ada pula haram. Tapi boleh tak makan jadi wajib? Boleh kalau dia ada penyakit. Dia ada penyakit, makan ubat baru baik. Maka apa hukum dia makan ubat? Apa hukumnya makan ubat? Wajiblah. Kalau tak makan ubat, dia tumpur macam. Kena makan ubat. Wajib makan ubat pada ketika itu. Padahal hukumnya harus saja. Boleh tak makan jadi haram? Boleh tak makan jadi haram? Asalnya harus. Boleh tak jadi haram? Bila makan benda-benda yang haram, haram lah hukumnya. Bila makan daging babi, apa hukumnya? Haram. Bila makan daging anjing, apa hukumnya? Haram. Bila makan daging biawak, apa hukumnya? Haram. Padahal makan tu harus. Tapi kalau benda yang kita makan tu haram, haram. Kalau sumbernya pun haram, haram tu. Dapat duit rasuah, beli nasi, bawa balik, bagi bini anak-anak makan, apa hukumnya? Haram tu. Padahal makan tu, yang makan nasi. Tapi kerana sumbernya haram, jadi haram. Itu ya. Mula wajib, betul haram. Boleh tak makan sunat? Boleh tak makan jadi sunat? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebelum makan baca doa dulu. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Dapat pahala baca doa. Lepas tu duduk makan tu. Cara mana? Atas lutut, cara Nabi duduk atas lutut. Makan atas lutut. Duduk atas lutut. Bukan bersila. Duduk atas lutut. Macam orang tablik duduk. Ada pernah tengok orang tablik makan tak? Duduk atas lutut. Itu sebab cepat kenyang kalau duduk macam tu. Bekas terasanya. Kita ni apa? Kenapa kita ni? Pasal bersilir terboyer je perut tu. Tahu terboyer? Bila makan nasi, wah. Betul perut saya yang buncit dah. Pasal tak ada duduk cara Rasulullah. Kalau duduk cara Rasulullah, apa? Dapat pahala sunat. Lagi berhenti sebelum kenyang. Itu cara Rasulullah. Dapat pahala sunat tu. Padahal hukumnya harus saja. Boleh tak makruh? Makan boleh tak makruh? Macam mana makruh? Tak baca Bismillahirrahmanirrahim, makruh lah. Ambilnya nasi tu dia kepal-kepalnya tu lambung sambur dengan mulut. Apa hukumnya? Makruh lah tu. Padahal hukumnya harus. Itu cara melawan hawa nafsu. Kena faham syariat. Yang wajib buat semua sekali walaupun tak suka. Yang haram tinggalkan walaupun seronok. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyaknya mungkin. Itu cara melawan hawa nafsu. Itu berzikir lah tu. Melawan hawa nafsu tu zikir tu tau. Kita, tapi tak secara langsung lah ya. Okey. Membaiki hati nak lawan hawa nafsunya daripada keluar masuk. Kerana ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab. Hijab tu apa? Dinding. Antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab ya, ada dinding. Itu yang kadang-kadang tak maunya kita beribadat kepada Allah tu kerana ada hijab tu. Ada apa? Ada halangan yang memutuskan khawatir nafsu syaitan. Hujahnya apa? Memutuskan khawatir nafsu dan syaitan. Kedua-dua tu. Sebenarnya kedua-dua tu musuh kita tu. Nafsu tu musuh, syaitan pun musuh kita. Nafsu hujahnya apa? Mengajak kepada kejahatan. Betul tak?
Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Syaitan, apa katanya? Dia adalah musuh yang nyata. Ya kira ada bangkangan. Apa kata Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Lagi? Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Bukankah telah aku kaburkan kamu wahai anak Adam, jangan kamu ikut bujukan-pujukan dari syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi kena lawan tu. Nafsu pun melawan, syaitan pun melawan. Ketika hendaklah menahani diri daripada minum. Jangan minum dulu. Lepas zikir tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terus minum. Jangan terus minum. Kalau minum tu sejuk hati tu. Daripada minum air, kamu daripada zikir. Biar dia meresap zikir tu dalam badan. Itu adabnya. Bukan mesti ya, adabnya. Kalau nakkan kesan yang maksimum. Kerana minum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu. Kita zikir itu panas rasanya. Panas hati itu, panas anggota itu pun. Jadi kalau minum air, sejuklah jadinya. Udah kurang semangatnya, udah luntur balik semangatnya. Menghilangkan rindunya kepada mazkur. Mazkur tu apa? Yang dizikirkan. Yang diingat apa? Kita zikir ingat apa? Kita zikir ingat apa? Ingatkan Allah lah. Bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat aku nak tunduk hanya kepada Allah Ta'ala. Aku nak apa? Aku nak kasih hanya kepada Allah Ta'ala. Aku nak serah diri aku hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, aku nak minta doa hanya kepada Allah Ta'ala. Aku yang takut hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Yang lain aku tak takut. Begitu tuntutan kalimah syahadah ya. Bila sebut la ilaha illallah tu, ingat aku nak tunduk kepada Allah saja. Aku nak takut kepada Allah saja. Aku nak kasih kepada Allah saja. Lain aku tak kasih. Aku nak patuh taat kepada Allah saja. Aku nak menyembah Allah saja. Lain tak nak. Macam itu kita menyebut la ilaha illallah. Bukan macam pergi rumah orang Kenuri. Itu lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasi ke pulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulut kuning ke pulut putih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan roti canai je kot. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Roti canai boleh tahan. Jangan biskut mayat je kot. La ilaha illallah. Tahu ke dalam biskut mayat? Tahu ke biskut mayat? Ya? Itu dapat apa? Dapat biskut mayat ajalah. Patutnya dia menyebut la ilaha illallah tu, kalimah la ilaha illallah tu kalau betul-betul datang dari hati, maka dia nak melaksanakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam kehidupan dia. Itu tuntutan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dia antara tuntutan kalimah la ilaha illallah tu, ataupun gelaran bagi kalimah la ilaha illallah tu sebagai kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah. Ya, dalam Quran Allah sebut, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun, kata Allah. Surah apa? Tengok ni, surah apa? Ya Allah, tak tahu nama surah apa? Surah Ibrahim dah, ya Allah damai. Surah Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu perhatikan, apakah kamu tidak memerhatikan Allah Ta'ala bandingkan kalimah la ilaha illallah itu, ya, laksana sebatang pokok. Kalimah tayyibah tu laksana sebatang pokok yang akar tunjangnya menjunam ke dalam bumi dan pucuknya melunjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Tuhannya, dan Allah jadikan bandingan seperti ini untuk manusia agar mereka dapat peringatan. Ini daripada ayat ini Allah bandingkan kalimah la ilaha illallah tu macam pokok. Cuba tengok pokok keliling kita ni. Macam mana pokok? Kalau akornya tu jauh dalam bumi, pokok tu subur ke kurus kering? Subur lah dia. Rendang ke kurus kering? Sehat ke penyakit? Sehat kalau akornya jauh dalam bumi. Bila akornya jauh dalam bumi, pucuknya pula melonjak ke langit.
Ya, segar pucuknya, rendang pokoknya, daunnya lebat, bunganya lebat. Atau kalau daunnya lebat, bunganya lebat, buahnya pun lebat dah juga. Nah, itu kalau pokok itu. Begitulah la ilaha illallah tu kalau dia betul-betul datang dari lubuk hati. Betul-betul dari hati dia. La ilaha illallah tu dari hati betul. Dia akan melahirkan manusia yang kuat ke manusia yang lemah. Manusia yang kuat, yang tegas ke yang mengikut angin aja. Yang tegas, yang kuat, yang tegas, yang apa? Yang berjiwa, yang iman yang kuat. Yang tidak apa? Tidak melakukan, tidak mudah apa? Tidak mudah beralih, tidak mudah berubah. Dia akan kuat, tegak, akan mempertahankan imannya. Akan tegas dalam mempertahankan imannya. Tak ada silap sikit sudah merajuk, silap sikit sudah merajuk, silap sikit sudah merajuk. Ada tak orang yang tak kuat tu merajuk tak? Ada ke tak? Sabuai lah. Pasal apa? Dia tak datang dari hati dia. Dia datang dari apa? Dari lidah saja. Macam pokok jugalah. Kalau akar tunjangnya tu hanya di permukaan bumi, macam mana jadi pokok tu? Akar tunjang tu bukan jauh ke dalam bumi, di atas bumi aja. Dia menjalur macam-macam. Apa jadi pada pokok tu? Senang ke susah nak tumbang? Senang. Datang angin sikit, tumbang tu. Begitulah manusia. Kalau dia datang hanya dari lidah, tidak daripada hati, maka dia mudah berubah. Ada peluang sikit berubah saja. Ada peluang sikit dia meninggalkan perjuangan. Dia pergi kepada perjuangan yang lain. Itu dia. Itu kalimah la ilaha illallah. Itu suruh kita banyak zikir tu. Baik. Mana kita? Dan memutuskan menahan nafsunya dari kerana dari keluar masuk. Jangan ada keluar masuk nafsu tu. Kerana ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab. Membukakan hijab tu dia nampak kebesaran Allah Taala. Itu hijab. Hijab tu dinding antara dia dan Allah Taala. Ataupun apa? Tabiuk antara dia dan Allah Taala, menghalang dia daripada mengenali Allah yang sebenarnya, daripada merasakan kebesaran Allah Taala. Itu hijab. Kita tak nak hijab, nak buka hijab. Membukakan hijab dan memutuskan khawatir. Apa khawatir? Gerak hati. Khawatir, gerak hati. Apa hati bergerak tu? Nafsu pun ada, syaitan pun ada. Ketika itu hendaklah menehani diri daripada minum air. Jangan minum air. Kemudian daripada zikir itu, kerana meminum air itu memadamkan akan panas. Yang didapat daripada zikir itu, bila dia zikir kan panas hati itu, semangat itu ya. Semangat. Dia azam nak beramal, nak mengamalkan dengan Islam. Dah panas. Ya. Hangat tu jangan bagi sejuk. Kalau dia sejuk dah jadi macam hangat-hangat air ayam. Kejap je panas. Itu dah sejuk balik. Kita nak biar lama panas tu. Biar sentiasa kita hidup ni dalam berjuang di jalan Allah. Hidup ni dalam kita membesarkan Allah. Hidup ni semasa kita nak memuliakan hukum Allah ni. Itu patutnya tu. Jangan minum. Kalau minum jadi sejuk. Bila sejuk itu ya ajak usrah. Malas ni. Ajak usrah. Tak lalu demam. Ajak mengaji. Tak lalu. Ajak baca Quran. Malas. Pasal apa? Pasal dah sejuk. Ada tak orang yang dah sejuk? Ada tak perjuangan dia jadi sejuk? Ada. Tuan-tuan ni tak lah. Orang lain lah. Sini tak ada. Pakai 12 ni tak ada. Yang ada di mana? Yang ada di mana? Di kampung. Faham dia. Ya? Itu dia. Jangan jadi sejuk. Kerana memadamkan panas yang dapat daripada zikir itu dan menghilangkan rindunya kepada mazkur. Mazkur tu yang dizikirkan. Siapa yang dizikirkan? Allah Ta'ala lah. Dia ingatkan apa? Ingatkan Allah. Itu namanya mazkur. Perbuatannya zikir. Yang dizikirkan itu ialah mazkur. Mazkur itu Allah Ta'ala lah. Sasarannya Allah Ta'ala. Hilang rindunya pada Allah Ta'ala. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang matlub. Apa itu matlub? Yang dituntut. Kita ni apa? Talib. Ya, kita ni talib. Orang lelaki, orang perempuan, talibah. Ramai-ramai ni apa? Talibun atau talibin. Mana-mana yang tak apa. Talibun pun boleh, talibin pun boleh. Ikut struktur ayat. Itu apa? Kita ni penuntut. Yang dituntut apa? Matlub. Apa yang kita tuntut? Yang kita tuntut Allah Ta'ala.
Kita tuntut keredaan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala, kerinduan Allah Ta'ala dan bagian itu kita tuntut ya. Itu matlub namanya. Ya. Mari kita Allah Ta'ala matlub pada zikir itu. Syahadan. Syahadan apa? Apa itu syahadan? Nama orang. Syahadan apa? Bermula. Tapi dalam kitab ni syahadan bermula. Dua-dua sekali. Udahlah syahadat bermula pula tu. Tak ngapa. Kerana orang Melayu memang itulah apanya kegemarannya. Ada tak dalam bahasa Malaysia perkataan berganda? Ada tak cikgu? Ya. Ada tak ngajar perkataan berganda tu? Tak ada ngajar ke? Tak ada ngajar bahasa Malaysia ke? Perkataan berganda. Ya. Gilang, gemilang. Putih, melepah. Tinggi, lampai. Lagi? Gelap, gelita. Betul tak? Orang Melayu pun betul tak? Betul tak? Terang, benderang. Lagi? Apa lagi? Gemuk, gedianpul. Itu perkataan berganda. Ya, kasut, bot. Itu perkataan berganda tu. Baju, kot. Udahlah baju kot lah tu. Itu orang Melayu. Memang bahasa Melayu tu apa itu. Ini mau itu juga. Syahadan bermula. Syahadan itu bermula tu. Segala adab zikir yang tersebut itu iaitu lazim bagi orang berzikir dengan ikhtiarnya. Dia berzikir dengan ikhtiarnya, dengan sungguh-sungguh. Dia ada programnya. Program zikir. Malam ini kita berzikir, malam esok kita pergi tempat lain berzikir juga, malam ini rumah ini. Begitu zikir-zikir ya. Ada program tertentu dengan ikhtiar. Ada pun orang yang tiada baginya ikhtiar, iaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Dan hanya senya adab mereka itu taslim. Taslim tu artinya selamat. Nak selamat aja. Bagi warid, bagi contoh-contoh yang dia menerima dari tok guru dia dan sebagainya. Yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu, serta hudur hati. Hudur tu hadir hati itu semata-mata kepada Allah. Dia tak ada kaifiat-kaifiat tertentu. Hanya ingatkan Allah saja. Perkataannya hanya Allah saja. Yang lain itu tak wujud. Yang wujud hanya Allah Ta'ala saja. Itu hudur hatinya. Hudur hatinya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah. Allah. Dah tak ada lagi la ilaha illallah. Tak ada dah. Allah. 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 Udah apa? Udah automatik. Kalau ada wiri itu terus dapat Allah. 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 Itu aja. Ataupun hu. Ini bukan saya nyuruh buat apa tu ya, tapi ada caranya. Cara itu hu tu artinya dia tau, bukan sesat tu. Boleh kalau nak buat hu, tapi hati nak ingat ada hu tu apa? Dia tu apa? Allah, dia tu Allah ya. Tu hu ni. Atau la itu kena jaga. Kalau la tu tak ada, bukan Tuhan tak ada, jangan sebut la ilaha, tak boleh. La tak ada. Ataupun lagi teruk ni ini tak ada ngajar apa ni jangan buat apa ni. Tapi ada dalam kitab. Gitu ya. Ataupun ha ini bukan ketawa tau. Ha. Atau hi itu bukan ketawa tau. Itu cara ringkas dia nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini kalau guru-guru tarekat boleh ngajar ni. Saya bukan guru tarekat saya guru biasa aja. Cikgu aja pun jadi kita boleh apa? Hi pun boleh. Atau suara dengan tiada huruf. Kerana di suara itu kan ada huruf dah. Atau ia mengketar-ketar. Artinya apa? Menggetar-getarkan suaranya. Ngangguk-ngangguk kepalanya. Berangkat-angkat punggungnya. Itu nak menggetar apa namanya? Nak menghayati zikir tu. Itu orang zikir ada kedua diam. Ada orang zikir la ilaha illallah. Betul kan? Kan kepala ngeling-ngeling la ilaha illallah bergoyang masjid ni ada kan. Bergetar-getar lah tu. Caranya. Kerana telah ghalib atasnya zikir tu. Ghalib tu apa? Biasa. Biasa atasnya zikir itu. Ghalib atasnya zikir itu ya.
Demikianlah disebutkan oleh Syekhuna. Apa arti Syekhuna? Apa arti Syekhuna? Guru kami. Sebut oleh Syekhuna, Ustazina. Syekhina wa Ustazina. Apa arti Ustazina? Ustaz kami lah. Al-Arif. Al-Arif apa? Yang kenalkan Allah Ta'ala. Makrifah. Tuan-tuan dan perempuan, makrifah ni nyebutnya senang, tapi kadang-kadang orang tak faham apa benda makrifah. Orang yang benar-benar makrifah ada 4 jenis makrifah, tuan-tuan. Yang pertama, dia kenal betulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dia apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat. Tentang Allah dia kenal betul-betul. Itu makrifah. Tak cukup lagi, ada 3 lagi, 4 semuanya. Yang kedua, dia kenal dirinya. Dia tahu siapa dia. Bila dia kenal Tuhan, dia kenallah diri dia. Dia tu apa? Terbalik daripada sifat Tuhan. Kalau Tuhan maha gagah, dia maha lemah. Kalau Tuhan maha alim, dia maha bingung. Kalau Tuhan maha mulia, dia maha hina. Kalau Tuhan maha melihat, dia maha buta. Kalau Tuhan maha mendengar, dia maha pekak. Lepas atas dari pekak apa? Tuhan maha mendengar, dia maha apa? Salah. Dia maha apa? Labang. Tahu ke dia maha labang? Orang sini tahu labang tak? Atas dari paling pekak tu namanya labang tu. Jadi dia kenal Tuhan. Itu sebab orang yang ngaji tauhid dia mesti hafal yang ni. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal akan Tuhannya, maka dia kenal akan dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenalkan diri dia, maka dia kenalkan akan Tuhannya. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, kenal dirinya. Yang ketiga, kenal dunia. Dia tahu dunia ni macam mana. Bahawa dunia ni menipu daya. Ya ke tak? Ya ke tak dunia ni menipu daya? Sebab itu, siapa kejar dunia, meninggalkan akhirat, maka dia pasti akan tertipu. Pasti akan tertipu. Karena dunia ni kerjanya menipu daya manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Kejar dunia sampai tak sembahyang. Macam? Kejar dunia sampai rasuah. Kejar dunia sampai berlaku zalim. Kejar dunia sampai tak ingat Allah. Kejar dunia sampai merompak. Kejar dunia ni sampai lupakan Tuhan. Akhirnya dapatlah dunia. Kaya raya lah dia. Masa itu dia kaya raya. Umurnya dah 74 tahun. Ada ke orang dah umur 74 tahun? Siapa? Siapa yang dah umur 74 tahun? Tak nampak? Depan dia mana? Duit berkusur-kusur dalam poket. Buat apa? Buat apa duit berkusur-kusur dalam poket? Pergi kedai kopi, bagi kopi satu. Jangan taruh gula. Apa rahsia kopi tak gula? Pahit. Tertipu tak? Tanya dia, token tak apa, tak nak gula? Saya? Apa? Kenapa tak nak gula? Kencing manis. Dah tak boleh makan gula. Betul apa? Haji nak makan apa? Kata token tu. Nak makan roti canai. Baru masak roti canai ni. Sudah siap masak. Saya mana boleh makan roti canai. Kenapa? Kolesterol banyak. Saya ada sakit apa? Sakit jantung. Tak boleh kan? Tak salah. Lauk sedap lauk haji, kata dia token tu. Baru masak kejap ni, kata. Daging baru masak, rusa baru masak. Lagi ayam baru masak, kambing baru masak. Saya mana boleh makan kambing? Kenapa? Darah tinggi. Tak boleh. Tak apalah, tak boleh untuk sama makan kambing. Ini ada sotong ada, ketam ada, udang ada, lala ada, kerang ada. Macam?
Apa katanya? Saya tak boleh makan itu kenapa? Karena gaut. Apa yang boleh makan? Bagilah roti menggali itu saya cicah aja dengan kopi pahit tu. Tertipu ke dah? Tertipu ke dah? Tertipu lah tu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itulah di dunia. Dunia ni makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin makin menawan, makin lama makin sophisticated. Orang makin lama makin kecut, makin lama makin berkedut, makin lama makin makin kereput, makin lama makin lemah. Mana ada pertembungan antara dunia dan orang. Orang berstand ke belakang, dunia maju ke hadapan. Tak ada boleh bertembung antara dunia dan manusia. Sebab itu siapa kejual dunia, dia pasti akan tertipu. Macam tadi dah. Apa tak boleh makan? Umur dah 74 tahun, duit besar-besar dalam poket. Nak kahwin pun tak boleh. Kenapa? Padahal kalau kahwin pinang orang tak ada. Ni kaya ni, pun tak duit. Tak ada. Tak. Ada apa kahwin kan? Udah ketak kahwin apa gelor apa tu? Itulah dia orang yang tertipu dengan dunia. Yang itu yang ketiga. Ingat tadi makrifah ni, ini orang banyak mengaku dia makrifah ni. Kadang-kadang makrifah tak kenal dunia. Yang keempat dia kenal akhirat. Yang pertama tadi kenal apa? Sudah lupa, penat ngabur. Mula-mula kenal apa? Kenal Allah. Yang kedua kenal apa? Kenal diri. Yang ketiga kenal apa? Kenal dunia. Yang keempat dia kenal akhirat. Lepas mati esok macam mana, dalam kubur macam mana, bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, ketika dihisab macam mana, ketika ditimbang macam mana, ketika meniti siratal mustaqim macam mana, di syurga macam mana, di neraka macam mana, dia kenal tu. Kalau ada empat-empat tu baru betul-betul dia makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya orang yang makrifah. Kalau tidak, labun aja lah. Kami ada orang labun aja. Tengah hebat itu anu hebat. Apa namanya? Sembangnya. Kita mesti ada tarikat begini. Kita mesti memiliki nurul yakin, hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Tapi orang azan hin aja. Orang azan hin aja tak nak datang ke masjid. Betul? Makrifat kata. Makrifat kau itu. Buat sembang aja lah. Tapi di sisi Allah tak ada makrifat. Jadi kita nak makrifat benar-benar. Itu guna kita berzikir tu supaya kita makrifat, kenal betul. Dengan apa yang kita sebut tu ya. Macam mana? Itu namanya al-arif. Ustaz ni al-arif ni. Ini tok guru dia ni, tok guru pengarang kita ni ya. Syekhuna wal ustazina al-arif billahi taala, namanya Saidi. Saidi tu dia. Saidi apa? Syekh aku, Said aku. Saidi, tuan aku. Namanya Syekh Saidi Syekh Abdul Karim. Namanya Abdul Karim, hamba kepada yang maha mulia. As-Saman, dia Osman namanya. Al-Madani, apa Madani? Madani apa? Dia dari Madinah, itu sebagai Madani. Orang Madinah itu pakai Madani. Ada tak pernah dengar nama Idris Al-Marbawi? Ada tak? Dia mengarang buku yang bernama Bahrul Mazi, nama kitabnya Bahrul Mazi. Dia juga mengarang kamus, namanya Kamus Marbawi. Pasal apa dipanggil Marbawi? Pasal apa dipanggil Marbawi? Pasal dia asal dari Lubuk Merbau. Dia orang Lubuk Merabau. Tahu Lubuk Merabau? Dia Kuala tu. Itu dipanggil Marbawi. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa dipanggil Abu Mansur Al-Maturidi? Kerana dia berasal dari satu kampung namanya Maturid. Jadi dipanggil Abu Mansur Al-Maturidi. Kita pun boleh juga. Yang ngajar malam ni siapa? Siapa? Datang dari mana? Datang dari kampung. Atau bolehlah panggil siapa ngajar malam? Ibrahim Al-Kampari. Tak boleh ke? Tak boleh ke? Esok kita tanya orang, malam siapa ngajar? Ibrahim Al-Kampari. Lain masa siapa ngajar? Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman dia ada gelar dia. Sulaiman apa? Al-Mantap.
Itu gelar je. Dia boleh juga Al-Kampari tapi gelar banyak benar lah Al-Kampari belaka. Sulaiman Al-Mantap. Boleh kata tu. Itu kerana dia memang mantap. Itu kata Sulaiman mantap. Okey. Itu nama ustaz dia Al-Arif Billah Ta'ala. Namanya Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Di dalam kitabnya bernama Nafahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqati Al-Muhammadiyah. Dan lagi ia berkata dalam kitab itu, wa kullu hadhil adabi talzamu zakiru bil lisani wa amma zakiru bil qalbi fala yahtaju fi hadhil adabi bal ila tasfiti sariratihi amma siwallahi ta'ala. Artinya bermula segala adab zikir ini lazim. Lazim tu boleh dipakai. Lazim bagi orang yang zikir dengan lidah. Zikir ni ada 3 jenis. Satu zikir dengan lidah, lagi satu zikir dengan perbuatan, lagi satu zikir dengan hati. Itu 3 jenis zikir ya. Pertama zikir dengan lidah. Dengan lidah macam-macam. Ada dipanggil tasbih, ada dipanggil tahmid, ada dipanggil tahlil, ada dipanggil selawat, ada dipanggil takbir, dan sebagainya. Itu dengan lidah. Kalau tasbih apa? Kalau tasbih apa? Tasbih itu kan? Apa tasbih? Subhanallah, subhanallah. Itu namanya apa? Tasbih. Ada yang panggil tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya apa? Tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya apa? Tahmid. Lagi apa dia panggil tahlil? Tahlil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dia panggil istighfar. Apa istighfar? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu namanya istighfar. Nak tambah lagi boleh. Taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu namanya apa? Istighfar. Lagi apa? Istighfar ada. Lagi apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar yaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Itu selawat. Apa kalau selawat dia? Selawat apa namanya? Selawat Ahmad Badawi namanya. Selawat Ahmad Badawi. Bukan Abdullah Badawi. Ahmad Badawi namanya. Sunat kita baca itu sebelum mayang, sebelum apa semua ya. Itu cara berlagu tu. Selawat itu macam-macam selawat ada. Selawat tunjina ada, selawat syifa ada. Macam-macam jenis selawat ada. Ada satu buku tu namanya 99 jenis selawat. Tahu? 99 jenis selawat. Mana yang dapat buku tu? Mana yang dapat buku tu? Di kampung ya Allah demeh. Itu selawat. Kesemua itu dipakai zikir. Semuanya namanya zikir ya. Tahlil tu zikir, tasbih tu zikir, selawat tu zikir, istighfar tu zikir. Cuma zikir tu dia ada nama-nama dia tertentu, nama khas dia tu ya. Betul? Takbir zikir juga. Takbir tahu? Apa? Ya Allah tak tahu nama takbir. Takbir.
Tahu. Allahu Akbar. Ya. Setengah orang malu dia nyebut Allahu Akbar. Marah pun dia. Apa kau ini pah kan? Allahu Akbar tu pah kan? Tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar tu pah ke apa? Iaitu kita memuji Allah Ta'ala. Siapa tak gemar kan sembahyang isyak kan? Jangan sebut Allahu Akbar. Salli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Hidup Melayu. Boleh? Kena sebut apa? Allahu Akbar. Tak marah-marah mana buat ya? Kena faham betul-betul. Ada. Baik. Jadi namanya apa tu? Zikir tadi ya. Jadi zikir itu hanya kepada Allah SWT saja. Artinya bermula segala adab zikir ini lazim bagi orang-orang yang zikir dengan lidah. Itu zikir dengan lidah ya. Dan ada pun orang yang berzikir dengan hati, maka iaitu tiada berkehendak kepada segala adab. Kalau zikir dengan hati sentiasa ingatkan Allah saja. Kemana dia pergi ingatkan Allah saja. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Kata Allah dalam Quran. Allah puji orang yang sentiasa berzikir tu. Iaitu mereka-mereka yang berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, seraya memikir kejadian langit dan bumi. Sambil itu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan benda ini bukan dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu Allah puji mereka-mereka yang berzikir. Ya, zikir hati dah tu. Tak payah zikir ni lah, zikir hati. Yang ketiga zikir perbuatan. Nak masuk masjid kaki apa? Kaki kanan. Zikirlah tu. Nak keluar masjid sekarang kaki apa? Kaki kiri. Zikirlah tu. Ingat hati, dalam hati tu. Nak disengajakan. Ya, you must do it intentionally. Faham ke mana? Kalau tak faham apa, tak pandai kat haji orang putih baik. Mesti buat dengan sengaja. Baru dapat pahala. Nak masuk masjid kaki kanan. Sengaja. Kalau kebetulan tak dapat pahala. Nak sengaja. Kenapa? Adab masuk masjid tu dengan kaki kanan. Ya. Keluar masjid kaki kiri. Itu adab dia. Makan tangan apa? Tangan kanan. Itu zikir tu. Ya. Masuk tahi tangan mana? Tangan kiri. Yang luat-luat tangan kiri. Yang elok tangan kanan. Esok di akhirat esok nak jadi golongan kanan ke golongan kiri? Kita nak jadi golongan kanan. Nyudu kuah tangan kanan ke tangan kiri? Pergi orang kahwin nyudu kuah tangan kanan ke tangan kiri? Tak faham? Tangan kanan ke tangan kiri? Tak faham? Tangan kiri tangan kanan? Tangan kanan. Ngapa pula tangan kiri? Atas duduk depan wakil rakyat betul? Tak? Kanan ke tangan kiri? Kanan juga. Atas berselumur lah sudu tu dengan kuah. Ya ke tak? Berselumur dah dengan kuah. Tangan dah pegang nasi tu kuah. Kita pegang lah sudu. Berselumur lah sudu dengan kuah. Lantaknya lah. Bukannya najis kan? Kuah yang pada tangan kita tu najis ke tak? Lantak je lah berselumur. Segala nikmat Allah mesti kita gunakan tangan kanan. Itu nikmat Allah. Gunakan tangan kanan. Lepas itu siapa-siapa yang ngidar, kalau ada yang ngidar malam ni, balik tukar. Ya? Orang yang ngidar tukar kepada kanan. Nyeduk nasi biar tangan kanan, nyeduk kuah biar tangan kanan, makan jam. Tengok ni. Tangan mana? Makan jam. Udah ada yang nyokok lengan buat dia. Ya? Yang baik-baik biar tangan kanan, nikmat biar tangan kanan. Ya? Kalau ada 2 jam boleh satu kanan satu kiri. Ini satu aja jam, kanan. Ya. Itu dia. Itu zikir lah tu. Itu kita nak membicarakan zikir tadi tu ya. Sentiasa ingatkan Allah Taala. Itu tanda kita berzikir tu. Menggunakan tangan kanan. Boleh mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Itu namanya zikir dengan hati tu. Ya. Begitu juga ada adab. Ada adab nak masuk tanda, ada adab. Kita lakukan adab tu kita zikir tu. Ingat dalam hati tu. Adab keluar tanda macam mana, adab nak masuk tokam macam mana, adab dalam tokam macam mana.
Adab makan macam mana dan sebagainya. Itu zikir perbuatan namanya. Zikir apa? Zikir perbuatan. Zikir tindakan. Zikir bukan zikir lisan, zikir hati. Dan hati itu dengan perbuatannya sekali. Maka iaitu tiada berkehendak kepada segala adab. Tak payah adab zikir ini. Tetapi berkehendak kepada menyucikan hatinya. Hati itu biar suci. Semata-mata kerana Allah. Daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Wallahul hadi ila shawab. Artinya Allah diharapkan dapat memberi hidayah kepada kita ila shawab. Ila shawab itu artinya apa? Kepada balasan yang baik. Shawab itu pahala supaya dapat pahala yang baik. Itu dia habis. Akan datang kita akan baca faslun salisu fi kaifiyatiz zikr. Pasal yang 3 pada menyatakan kaifiat berzikir. Kita dah tahu fadilat, kita dah tahu, adab kita dah tahu. Sekarang ndak kita ndak berzikir. Ndak kita ndak berzikir. Ini adabnya. Nanti akan kita buat kaifiat zikir. Macam mana cara ni? Tapi bulan depan dah, bukanlah malam ni Bulan depan kita nak belajar adab berzikir ataupun kaifiat berzikir. Macam mana nak berzikir? Kalau panjang umur lah, kalau padam tak ada lah. Kalau padam suruh lah ustaz-ustaz ramai lagi. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada masalah? Ada? Tak ada? Tak ada? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari murid macam tuan-tuan dan puan hanya ada di Masjid Zahir Parit 12. Lain tempat tak ada. Sekian dulu tuan-tuan dan puan.